Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang. Salam ukhuwah. Salam satu Malaysia. Salam sejahtera buat hadirin dan hadirat sidang Dewan yang budiman. Hadirin, setakat bulan Oktober tahun 2021, terdapat 1.38 hingga 2.1 juta pekerja asing yang berdokumen berdasarkan data-data dari Sistem Insurans Pekerjaan dan Kementerian Sumber Manusia yang sedang berkhidmat di Malaysia. Namun, pekerja asing tanpa izin dianggarkan seramai 3.5 hingga 5 juta orang pekerja. Daripada 15 juta kekuatan pekerja di Malaysia, pekerja asing yang berdokumen ini menyumbangkan kira-kira 14% guna tenaga. Pekerja asing di Malaysia ini merupakan golongan imigran atau bukan warga negara yang datang berhijrah dan melarikan diri ke Malaysia. Mereka ini terdiri daripada pekerja asing dengan izin, pekerja asing tanpa izin, pelarian dan pemohon suaka politik. Hadirin, tenang-tenangkan minda, lapang-lapangkan fikiran anda kerana saya, Iqlil Az-Zahra binti Zulkhairi, akan membawa anda dan mencelikkan pandangan anda berkaitan dengan tajuk forum kita pada hari ini, manfaat dan masalah kemasukan warga asing ke Malaysia. Sebelum kita menghangatkan lagi perbincangan kita pada hari ini, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel yang dari awal sudah diasuh dengan pendidikan yang sempurna sehingga berjaya menembur jasa pada agama, bangsa dan negara. Baiklah, di sebelah kanan saya, satu-satunya bunga yang menemani saya di kursi forum ini, Saudari Nur Fatihah Azira binti Muhammad Syukri selaku ahli panel pertama. Untuk makluman hadirin, Saudari Nur Fatihah Azira ini merupakan timbalan pengurusi Kota Master di SMK Agama Kuala Lumpur. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik saudari pengurusi. Baiklah, seterusnya ahli panel kedua kita, Saudara Muhammad Zahin bin Azimi, iaitu yang merupakan Ketua Muslimin di SMK Agama Kuala Lumpur. Terima kasih saudara kerana sedia hadir kemari. Terima kasih kembali saudari pengerusi. Baiklah, tidak lupa juga ahli panel kita yang ketiga di sebelah sana, yang tampan, kacak dan bergaya orangnya, Saudara Syah Muhammad Asyamil bin Syahril, iaitu yang merupakan pengurusi koperasi di SMK Agama Kuala Lumpur. Terima kasih saudara kerana sedia hadir menjana minda bersama-sama kami. Terima kasih kembali saudari pengerusi. Baiklah, sebagai mukaddimah penuh hikmah, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita. Baiklah saudari Azira, apakah manfaat kemasukan warga asing ke Malaysia dari sudut ekonomi? Silakan saudari. Awal bismillah, pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Untuk makluman hadirin, kita lihat bahawa pelbagai faktor daya tarikan seperti peluang ekonomi, pekerjaan, kestabilan, keamanan serta untuk mendapatkan perlindungan merupakan faktor warga asing yang datang ke sesebuah negara tersebut. Sebagai contoh, negara Amerika, Kanada, Australia, Malaysia dan Arab Saudi antara negara yang menjadi pilihan pendatang asing sama ada secara sah atau tidak sah. Seterusnya, Malaysia mencatatkan sebagai salah satu negara yang mempunyai kedatangan migrasi dalam 10 negara tertinggi dan teratas yang menggaji pekerja asing di dunia. Pada tahun 2008, mengesahkan bahawa seramai 2 juta pendatang asing sah berada di Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, hal ini semestinya telah membangunkan taraf ekonomi rakyat dan negara untuk menjadikan pertukaran mata wang asing secara langsung dan akan menjana pembangunan ekonomi negara. Manakala agensi-agensi dalam negara seperti agen pekerja asing telah mengambil inisiatif untuk melatih pekerja-pekerja yang berpotensi bagi memasarkan mereka dan meraihkan keuntungan. Hadirin hadirat sekalian, kita ambil contoh yang paling mudah. Kebiasaannya, untuk memasuki sepadan Malaysia akan dikenakan bayaran sekitar ringgit Malaysia 100 hingga 500 di pintu masuk negara. Manakala pemandu teksi juga terlibat sebagai perantara dan pembawa pendatang asing ke destinasi yang mengenakan bayaran yang lebih tinggi. Keadaan ini dianggap sebagai satu bentuk perniagaan antara pemandu teksi dan pendatang asing bagi memudahkan urusan dan laluan masing-masing. Dalam erti kata sebenar, pemandu teksi akan menjana keuntungan
melalui caj bayaran yang dikenakan, manakala pendatang asing akan mudah, cepat dan selamat untuk sampai ke destinasi mereka. Di sini, ya saudari, kita dapat lihat dengan jelas ekonomi negara membangun kerana kehadiran warga asing ke Malaysia. Saya rasa penerangan saya cukup jelas dalam menerangkan kebaikan pengambilan pekerja asing dari aspek ekonomi. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih saudari Azra atas pengisian tersebut. Saya teruskan persoalan saya kepada ahli panel kedua kita. Baiklah saudara Zahim, apakah manfaat kemasukan warga asing ke Malaysia dari sudut sosial? Silakan saudara. Alhamdulillah, terima kasih saudari pengerusi. Menjawab kepada soalan saudari tadi, pekerja asing yang datang ke Malaysia semestinya datang dari negara lain dan mempunyai budaya yang lain. Maka, perkara utama yang akan terjadi ialah situasi silang budaya antara negara. Kemasukan pekerja asing ke sesebuah negara juga akan memberikan impak yang positif dalam hubungan diplomatik. Lebih jelas lagi, hubungan diplomatik antara sesebuah negara dengan negara yang lain akan menjadi bertambah erat. Contoh terdekat yang boleh kita ambil ialah negara Indonesia. Ramai pekerja asing dari Indonesia datang ke negara kita untuk bekerja. Dalam masa yang sama, terdapat juga yang berkahwin dengan rakyat tempatan, seterusnya menetap di Malaysia. Sidang panel sekalian, perlu juga kita ambil maklum bahawa Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian, dengan izin pengerusi, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, juga dikenali sebagai Agensi Pelarian PBB, ialah suatu program yang telah dimandatkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk membantu, menyokong serta melindungi pelarian atas permintaan sesebuah kerajaan ataupun atas inisiatif pihak PBB sendiri. Mereka terlibat dalam membantu penghantaran pulang warga asing secara sukarela, integrasi tempatan serta penempatan semula warga asing di negara ketiga. Saya berikan contoh antara negara yang dilindungi oleh UNHCR ataupun suaka politik ini ialah negara Myanmar dan Bangladesh. Di sini dapat kita lihat dengan jelas manfaat dari sudut hubungan sosial ialah dapat mengeratkan hubungan antara negara. Akhirnya, atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan, warga asing mereka dapat meneruskan hidup dengan bekerja dan dalam masa yang sama mampu untuk menampung sara ahli keluarga. Sekian, saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudara Zahim atas pengisian cukup bermakna itu sebentar tadi. Kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, saudara Syamil. Apakah manfaat yang datang daripada kemasukan warga asing di negara kita dari sudut pembangunan infrastruktur? Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin, Malaysia hari ini berada dalam keadaan ekonomi berkembang dan pesat membangun serta mempunyai banyak peluang pekerjaan di sektor pembinaan dan perkhidmatan infrastruktur. Secara rumusan untuk krisis ekonomi Asia, hampir semua negara Asia Tenggara menerima kesan daripada krisis ekonomi 1997. Namun, Malaysia dengan gigih dapat menangani krisis ekonomi dunia ini dan sekaligus meningkatkan pembinaan infrastruktur demi kepentingan dan keperluan rakyat. Hal ini dapat dilihat betapa dominannya pembangunan infrastruktur sehingga mampu memberi kesan kepada ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Selain itu, pelbagai langkah dan dasar pemerintah harus diambil atas saranan dan keputusan. Misalnya, penstrukturan semula perbankan, pengemasan dasar nasional, autonomi daerah, isu pendemokrasian dan hak asasi manusia. Tidak dapat dinafikan, sumber pekerja asing inilah yang membantu pembangunan negara dalam membangun di sektor infrastruktur. Oleh itu, indikator pembangunan infrastruktur seperti sektor pengangkutan awam dan jalan raya menjadi kayu pengukur utama dalam meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Saya rasa cukup setakat ini dari saya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudara Syamil atas pengisian tersebut. Di sini jelas menunjukkan bahawa warga asing telah memberikan pelbagai manfaat dalam pembangunan infrastruktur di negara kita.
Seterusnya, kita teruskan lagi perbincangan kita dengan kesan atau masalah yang dihadapi oleh kita daripada kemasukan warga asing yang datang ke negara kita. Oleh itu, saya ingin mengajukan semula pertanyaan saya kepada ahli panel pertama kita. Baiklah, Saudari Azira, bolehkah saudari membincangkan dan mengupaskan serba sedikit mengenai masalah dan kesan buruk terhadap ekonomi negara kita daripada kemasukan warga asing yang datang ke Malaysia? Silakan, saudari. Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang diajukan. Jika kita lihat impak penting globalisasi atas pertumbuhan ekonomi dunia adalah seperti berlakunya perbezaan jurang pendapatan, jurang pelaburan langsung asing, jurang perkembangan ICT, migrasi dan globalisasi ekonomi negara. Pendatang asing ini mula masuk ke Malaysia dengan jumlah yang besar pada tahun 1990-an, iaitu apabila Malaysia melakukan pembinaan projek mega. Malah, ekonomi Malaysia pada ketika itu berkembang pesat sehingga 70% setahun. Antara projek mega Malaysia ialah KLCC, KLIA dan tidak lupa juga Menara Berkembang Petronas. Pada ketika itu, kerajaan mengalu-alukan kedatangan pekerja asing masuk secara sah dan menerima jumlah pekerja asing yang ramai, terutamanya dari negara jiran kita iaitu Indonesia. Hadirin hadirat sekalian, kita ambil sektor pembinaan sebagai contoh. Pekerja asing tanpa izin sanggup menawarkan perkhidmatan buruh dalam keadaan yang membahayakan, mengotorkan dan menyusahkan. Malah bekerja 12 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan gaji ringgit Malaysia 1,200 sebulan, tidak termasuk kos dan hutangan lain. Namun, pengambilan ramai buruh sebarang mahir daripada kalangan warga asing boleh memberikan kesan negatif kepada ekonomi negara, khususnya menyebabkan upah untuk pekerja kategori rakyat warga negara menjadi tegar. Serta selain menghalang peningkatan gaji. Keadaan ini tidak ubah seperti kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Kemasukan pekerja warga asing, terutamanya bagi pekerja asing yang berpotensi tinggi, pastinya memberi persaingan kepada rakyat tempatan untuk merebut peluang pekerjaan. Hal ini akan memberikan kemerosotan kepada pendapatan isi rumah bagi rakyat Malaysia sendiri. Marilah kita renung-renungkanlah perkara ini. Sekian daripada saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari Azira atas kupasan itu sebentar tadi. Saya beralih pertanyaan saya kepada ahli panel kedua kita. Baiklah, saudara Zahim, apakah keburukan atau masalah daripada kemasukan warga asing ke negara kita dari sudut sosial? Silakan, saudara. Terima kasih sekali lagi saudari pengerusi. Hadirin sekalian, ahli akademik telah menyatakan bahawa musuh nombor 2 negara pada hari ini ialah pendatang asing yang datang ke Malaysia. Di sebalik angka keberadaan warga asing yang tinggi di Malaysia, ada di antara mereka yang datang ke negara kita secara sah dan ada juga yang datang secara tidak sah. Walau bagaimanapun, kedua-dua kumpulan ini mempunyai pelbagai masalah dan menjadi cabaran buat pihak kerajaan. Hal ini disebabkan oleh datangnya mereka ke sini adalah dalam bilangan yang ramai dan kini negara sedang menghadapi cabaran untuk menangani pelbagai isu dan masalah yang telah ditimbulkan oleh warga asing. Contohnya, pergaduhan, pengedaran dadah, pecah masuk rumah, merompak, membunuh, kerosakan harta benda, monopoli perniagaan, tiada peluang pekerjaan, pergaulan bebas dan banyak lagi. Antara isu yang dapat kita jadikan sebagai contoh pada hari ini ialah isu kebanjiran warga asing di ibu kota di kala hujung minggu. Kita maklum bahawa waktu berikut merupakan waktu yang sama untuk warga tempatan bersiar-siar bersama ahli keluarga. Oleh itu, keadaan ini semestinya mengganggu gugat keharmonian dan mencetuskan kebimbangan masyarakat setempat. Tambahan pula, perkara ini telah disahkan serta diakui oleh warga negara Malaysia sendiri. Di dalam sebuah temu bual, dikatakan bahawa mereka berasa takut apabila berjumpa ataupun bertembung dengan warga asing di tempat-tempat awam mahupun di kawasan perumahan mereka sendiri, kerana warga asing ini berada dalam kelompok yang besar dan dapat dilihat di mana-mana sahaja. Hadirin sekalian, ramai daripada warga asing berasal dari kawasan luar bandar di negara asal mereka. Oleh itu, keadaan kesihatan mereka adalah kurang terjamin. Sebahagian daripada mereka menghidap penyakit-penyakit yang berbahaya seperti
penyakit AIDS, penyakit kelamin, batuk kering dan banyak lagi. Datangnya mereka ke sini tanpa sedar telah menyebabkan merebaknya penyakit-penyakit ini dalam kalangan warga setempat. Oleh itu, sudah sampai masanya pihak kerajaan memberi penekanan kepada warga tempatan dengan penyelesaian melalui dasar-dasar yang lebih praktikal, khususnya dari segi gaji, skop kerja, latihan yang berpatutan dan tidak lupa juga melatih tenaga tempatan sehingga berminat dan mahir dalam sesuatu sektor. Sekadar itu dari saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, Saudara Zahin. Terima kasih Saudara Zahin atas pengisian yang cukup sempurna itu sebentar tadi. Maklumat yang sangat padat dan sangat jelas. Baiklah, seterusnya saya beralih kepada pertanyaan saya kepada ahli panel kita yang ketiga. Baiklah, Saudara Syamil, bagaimana pula masalah yang dihadapi daripada pembangunan infrastruktur daripada kemasukan warga asing ke Malaysia? Silakan, Saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin, seperti yang kita maklum, kerajaan mengalu-alukan kehadiran pendatang asing secara sah dan menerima jumlah pendatang asing yang ramai, terutamanya dari negara Indonesia. Namun, perkara tersebut telah menyebabkan isu keselamatan mula timbul. Antara isu yang menjadi masalah negara adalah aspek pengurusan pekerja asing, masalah sosial di penempatan warga asing dan kemasukan pekerja asing secara haram dan terancam. Warga asing yang datang ke Malaysia tidak berasa takut untuk membuka penempatan haram. Yang lebih ditakutkan apabila mereka memohon pemilikan sah untuk tanah yang telah mereka duduki bertahun-tahun lamanya secara haram. Sikap mereka tidak ubah seperti kanduk naik junjung ataupun orang beri betis mahukan peha. Ramai pekerja asing dan pendatang asing mula membuka kampung sendiri, menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerajaan menggunakan perkhidmatan kesihatan kerajaan dan mewujudkan kawasan setinggan baru. Kadang-kadang kita dapat lihat dengan jelas bahawa perkhidmatan bas percuma yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk rakyat tempatan lebih dipenuhi oleh warga asing berbanding rakyat tempatan sendiri. Jadi kita renungkanlah. Saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih Saudara Syamil atas pengisian tersebut. Hadirin, demikianlah perbincangan dari ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Pelbagai manfaat dan ilmu yang kita peroleh pada hari ini daripada pembincangan kita yang bertajuk manfaat dan masalah kemasukan warga asing ke Malaysia. Semoga apa yang telah dibincangkan pada hari ini dapat membuka mata dan minda kita semua. Siang menerpa penuh cerah, mentari menyinar secerah pewarna. Isu warga asing dibincang sudah, manfaat ditimba, masalah dicakna. Oleh itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.